Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua sahabat-sahabat. Sihat. Bantu Siti. Suara Siti jelas tak? Bantu Siti Suara Siti jelas tak? Serta belanja Siti like, belanja Siti share, serta love. Hari ni tak ada tim-tim yang membantu. Hari ni semua cuti. Terpaksalah setting sorang-sorang dekat rumah hari ni. Jadi hari ni Siti nak share. Suara Siti jelas Siti nak share tajuk macam mana kita nak buat rumah butang. Rumah butang Rumah butang tu kita jahit tangan. Macam mana kita nak buat. Bantu Siti, suara Siti jelas. Gambar Siti jelas Okey, bantu Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan sesi sharing kita pada petang ini. Okey, Siti buat pada kain perca je. Ni kain perca. Siti nak buat rumah butang macam ni lah. Nampak tak sahabat? Gini, ini kita jahit tangan. Jelas Bantu Siti. Suara Siti jelas. Suara apa? Belanja Siti love banyak-banyak. Okey, tanpa membuang masa, jom kita nak jahit rumah butang. Sekejap Siti setting kamera Okey, kita kena ada butang. Lepas tu kita kena ada jarum jahit. Benang dengan jarum jahit. Serta butang kecil lah, saiz butang. Sebab kita nak buat rumah butang ni, kita nak kena ukur lebar butang ni. Sahabat? Okey, jom. Pada kain yang kita nak jahit ni, sebab kita tengok pada kain ni, kain kita ni lembut ke keras. Kalau keras, kita tak perlu pakai kain gam salina. Kalau lembut, sahabat kena pakai kain gam salina. Maksudnya gam dekat belakang dulu. Kan? Ini Siti dah gam dekat dalam. Jadi tak nampak kan. Kita gam dekat belakang. Contohnya macam baju kemeja ke, baju gaun budak-budak ke kan. Macam gaun budak-budak tu. Contohnya ini tepi baju lah. Kata kita nak lipat kan. Kita nak lipat macam gini kan. Betul tak sahabat? Kita nak macam gini kan. Okey, yang lipatan ni, lipatan yang dekat, ini kan basi 1/2 inci. Lepas tu kita tampal kain gam dalam 1 inci. Lepas tu kita lipat. Yang kita lipat yang belakang ni yang ada kain gam. Yang depan ni tak ada kain gam lah. Jelas kat situ sahabat? Okey, yang ini Siti tampal kain gam kat sini. Sahabat nampak tak? Okay, nampak Yang ni ada kain gam. Okey, jom kita nak tunjuk tanpa membuang masa. Sekejap setting kamera dulu. Nampak sahabat? Okey, boleh nampak kalau nampak jelas bagi tahu, kalau tak nampak okey, kita nak tunjuk kat sini Boleh nampak sahabat? Okey. Pertama sekali, ini kita dah gosok pada kain salina, kita dah gosok pada kain perca lah kan. Okey, kita buat arah belakang. Sinilah. Okey. Kita perlukan butang kan? Butang. Kita kena ukur lebar butang kita berapa inci. Saiz butang kita Butang kita ni dalam 1/2 inci 1 hun. Kita kena buat 3/4. Butang kita 1/2 inci 1 hun. Maksudnya jarak sini ke sini butang. Sahabat nampak tak? Kalau jelas, bagi tahu jelas Hari ni seorang-seorang buat kerja. Okey, bila kita dah ukur, jadi dia ada kelegaan tau. Kelegaan nanti dia butang ni dia punya rumah dia taklah besar sangat, tak kecil sangat. Sahabat nampak Okey. Jom kita dah tanda garisan ni. Kalau boleh tanda pakai pensel, jangan tanda pakai pen
Okey, dah dapat. Kita lipat dua. Allah, tak kena pula pada kain ni. Kain gam. Kita buat belakang lah. Nampak sikit. Semula. Tadi butang ni 3,5 hun. Setengah inci 1 hun lebar dia. Kita kena buat jarak rumah butang 3/4. Gitu kita kena buat dekat kertas kain, dekat pengeras lah. Okey, lepas tu kita dah buat garisan ni, kita lipat dua, kita gunting. Okey, bantu Siti gambar jelas sahabat nampak Oh ni dia. Tujuan kita letak kain gam ni supaya kita senang nak jahit sebab dia tak berbulu-bulu kan. Kalau kain lembut, kalau kita tak letak kain gam, kain solina. Kalau kita tak letak kain solina ni nanti dia lembut, dia susah nak jadi. Kalau kain dah keras tu tak payahlah kan. Okay. Kita gunting ngam-ngam ikut kita punya lebar tu yang 3/4 kita tanda tu, lebar rumah butang. Gunting ni dia tumpul sikit. Okey, kita gunting ngam-ngam Nampak sahabat? Nampak tak? Okey. Saya risau sebab tak nampak kan. Sebab tu asyik saya tanya nampak ke tak kan. Okey, bila kita dah tanda macam gini, jom kita masukkan benang 1 lembar, dia jadikan 2 lembar Boleh guna 4 lembar. Ini benang 2 lembar Nampak tak? Sahabat boleh nampak Lepas tu kita simpul. Okey. Yang ada kain gam ni sebelah belakang lah. Sebelah yang tak cantik. Yang tak ada kain gam ni sebelah cantik lah. Okey. Jom kita buat. Saya kena gunting lebih sikit. Supaya siapa pernah buat macam ni? Saya komen, siapa dah pernah buat? Siapa pernah ada pengalaman lah jahit pakai tangan? Sebab kadang-kadang rumah butang ni tak semua orang ada kan? Tak semua ada mesinnya. Jadi kita mula daripada sini hujung ni. Nampak tak? Okey, kita mula daripada hujung ni. Okey. Sebelah kanan. Sebelah kanan dululah Sebelah kanan ke sebelah kiri selesa? Sebelah kiri lah selesa. Sebelah kiri. Nampak sahabat? Okey, jarak antara belahan dekat cocok kita nak cocok jarum ni dalam 1 hun. Ini sebelah cantik sebelah cantik. Okey, kita cucuk. Lepas tu sekejap kita semula. Cucuk balik macam gini. Nampak tak? Lepas tu kita simpul lah macam kita nak buat mata lalat. Kita sekali simpul saja masukkan dalam lubang jarum ni. Dalam jarum. Lepas tu kita tarik. Kita buat macam gini keliling seterusnya. Dapat nampak boleh nampak Lepas tu kita buat rapat-rapat. Cucuk. Dia punya ketebalan cocok jarum ni dalam 1 hun je. Jarak antara garisan lubang tu kan. Garisan lubang ke cocok jarum tu dalam 1 hun je. Jangan lebih. Sahabat boleh nampak Okey, saya mula jahit. Cucuk. Dia cantik biar rapat-rapat. Gitu. Tarik. Okey. Lepas tu seterusnya kalau nak halus pun boleh juga, cantik juga.
Cikgu nak tanya, kita jahit tu belah dalam ke belah cantik? Kita jahit yang ni sebelah cantik. Yang kita jahit ni sebelah cantik. Okey, sahabat, kita jahit. Benda ni kena halus kan? Kena halus baru cantik. Kena cocok yang kepingan atas dengan kepingan bawah cocok sekali. Macam gini, nampak tak? Ni baru nampak sikit hasilnya. Sekejap saya buat Bantu saya. Suara saya jelas ke tak? Bantu saya komen. Belanja saya like serta share. Kalau nak cantik, pakai kalau nak cepat dan senang, sahabat kena pakai jarum yang tajam lah, macam jarum manik tu kan. Jarum manik tu dia halus dan tajam. Macam gini jarum ni dia besar sikit. Dia agak lambat sikit lah. Tak apa, kita buat slow-slow Siapa pernah buat macam ni? Siapa first time tengok? Jadi kalau sikit-sikit kalau kita buat baju anak-anak kita, baju gaun yang ada butang belakang ataupun kemeja ke ataupun blouse ke kan, kita dah tak payah hantar orang kata jahit rumah butang ni, kita boleh buat sendiri. Okey, kalau jadi kusut macam gini, okey, sahabat kena adjust sebab dia kena tarik. Sekejap dia tersangkut pula. Okey, dah lama tak jahit ni. Okey, tak apa, sahabat boleh adjust. Okey, tak apa, sahabat kalau susah kita putuskan, nanti kita sambung semula. Andai berlaku macam gini kan, kita tak apa, tak ada masalah. Putus, lepas tu kita sambung semula. Kalau andai kata benang kita dah habis, inilah cara kita nak cantum Okay, kita cantum. Cocok bahagian belakang. Timpa balik. Supaya dia tak terlepas benang. Okey. Hati-hati sahabat. Ini kait dia punya benang ni dia sensitif sikit. Ya Allah, pemudahkan urusanku. Line saya jelas sebab tadi takut juga line saya tak jelas. Sebab kat sini line saya ni ada masalah sikit. Dia orang ada baiki kan. Kat pencawang dia. Okey. Sahabat boleh nampak Okey, nanti sahabat buat cantik lah. Kan. Kita tunjuk cara. Okey, ini saya kurang kemas sikit lah tengok. Tak apa, kita buat dulu. Masalah benang pula, dia jadi kusut. Okey, kalau tak nak kusut benang, ada satu tip lagi. Boleh kita kita layuk, bukan layuk, ni contoh kita lilin kan? Lilin. Kita macam gitu. Pada lilin gitu. Jadi dia licin. Pun boleh juga. Buat zoom pula. Nak macam mana nak buat zoom ni? Okey. Jangan sahabat. Sahabat yang lain okey tak? Boleh Alah, hai. Time-time macam gini lah dia Sekejap saya buat balik lah semula. Saya tak puas hati. Masih kusut-kusut je. Sebab benda halus. Okey, saya buat semula Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat line clear Saya takut putus je. Sekejap saya buat semula. Okey. Mencabar sikit kalau yang 2 benang. Kalau yang 4 benang dia laju sikit lah sebab dia besar kan. Okey, tadi sahabat dah tengok macam mana saya ukur apa orang kata? Ukur ni kan. Ukur apa tu? Ukur ni butang. Nak sebut butang pun ni. Okey, saya buat besar sikit lah sahabat nampak Okey, kita mula daripada sini. Saya buat mula. Okey. Semula. Cuk macam ni. Gitu Tarik. Kita pusing ke kiri. Bila kita pusing ke kiri, pastikan yang belakang pun kena Okay. Boleh nampak sahabat yang lain? Kita buat seterusnya. Okay. Benda ni dia nak kena duduk diam-diam. Tak boleh, apa orang kata, berbual. Nanti saya tak fokus. Sahabat nampak macam mana saya dah buat? Maklumlah dah lama tak jahit tangan. Biasa jahit mesin je. Biasa jahit mesin. Gangguan pula benda lah ni. Naik atas sikit cikgu, naik atas sikit. Okey. Tak nampak Saya duduk dekat-dekat lah Okey. Nampak? Nampak tak sahabat? Allahu Akbar. Sekejap saya. Sahabat boleh nampak Tapi sahabat-sahabat kena buat rapat-rapat lah baru nampak cantik. Ini kita bukakan macam tu. Nampak tak sahabat? Oh tak nampak, sianya. Ini nampak tak? Ke bawah pula Kelakar. Tak nampak Cikgu tak nampak. Tak nampak sebab ada tulisan. Okey, tulisan tu saya padam lah. Ke sahabat-sahabat boleh padam tulisan? Macam mana nak padam tulisan gitu. Sahabat nampak tak? Sekejap, adjustkan. Okey. Nampak tak sahabat? Okey, nampak? Nak tinggi lagi kan? Okey, nampak tak? Tolong komen Saya ni tak nampak. Minta maaf hari ni, slot hari ni. Okey. Nampak? Okey. Bantu saya bawahkan sikit tangan cikgu. Bawah pula Sian, sahabat-sahabat semua tak nak fokus. Kalau dah nampak bagi tahu
Mundur dikit ke belakang cikgu, tak nampak, buat bawah sikit, bawahkan sikit. Okey, siapa yang dah okey? Bagi tahu. Gini Okey semua sahabat? Okey, alhamdulillah, siapa yang dah okey? Yang lain-lain, komen. Ni dah okey. Tangan cikgu ke belakang sikit, bukan badan cikgu. Allah. Okey. Gitu Gini Ni kamera saya tunjuk kat kamera. Okey, semua cakap okey saya teruskan Nampak tak sahabat? Saya adjust. Okey, jangan rapatkan kamera cikgu, nanti blur. Jangan dekat sangat, kabur tak jelas. Ya Allah, sianya macam mana nak tunjuk kat sahabat. Okey, sahabat boleh nampak Okey, kalau boleh nampak, cakap nampak. Nampak tak kelabu? Tadi dah okey. Nampak? Okey. Lain-lain bantu saya. Jadi saya tak tahu ni. Feedback sahabat semua. Dia dah berbulu-bulu dah nak adjust kan. Wahai, tak apalah. Okey, kalau kita tak letak kain gam, salina ni lagi dia berbulu kan. Okey, andai kata, okey, saya buat dulu Bawah sikit. Okey, jauh pula. Kalau kat sini nampak tak? Sekejap saya adjust. Ni. Sahabat boleh nampak? Dah okey cikgu, alhamdulillah. Siapa yang dah okey, komen Okey, nampak jelas. Alhamdulillah. Ya Allah, pemudahkan urusan-urusan sahabat-sahabat ni. Nak tengok. Ini sahabat buat macam ni lah. Kalau kita buat mata lalat, dia simpulan dia ni beberapa kali kan. Ini sekali saja. Kita cocok. Jarak antara cocok ni dalam 1 hun saja. Tapi rapat-rapat lah. Ya sahabat? Okay, sorry. Okay, sudah. Thank you semua sahabat. Banyak membantu.
Okey. Kita layan je lah Safa first time tengok cara lubang butang. Siapa dah pernah buat? Kalau untuk dekat baju Melayu tu, saya rasa macam kurang kemas sikit. Kalau nak cuba buat boleh. Tapi sebab dia keras kan, dia sebab guna pengeras, saya rasa macam kurang cantik sikit kot pada baju Melayu kan. Kalau blouse perempuan tu cantik lah kan. Tapi tak apa, sahabat-sahabat boleh cuba buat juga dekat baju Melayu kan. Cubalah contoh kan, kita buat dulu contoh. Buat dulu. Saya part-part dekat lubang butang ni saya sensitif sikit kan. Jadinya macam mesin pun saya setting tak cantik, tak ni juga kan. Dia cantik mesin yang mesin besar tu kan. Kan. Okey. Dah jadi nampak macam gini. Dapat nampak tak? Okey, lepas tu kita ni lah. Seterusnya kita cantik, kita buat sama rata. Jangan ke atas ke bawah. Maksudnya ke atas ke bawah ni yang inilah. Sekejap saya tunjuk. Ini kita kena buat sekata je. Macam maksudnya garisan daripada sini ke sini, sini ke sini kena sama je Sahabat jangan sini panjang, sini pendek. Sini panjang, sini pendek tau. Dia tak cantik. Line saya clear Dia tak putus-putus Okey, line clear. Suara saya pun jelas. Jelas tak suara? Kalau jelas, komen jelas. Untuk waktu sekarang elok sangat cikgu. Betul. Waktu sekarang sesuai lah kita nak buat sendiri kan. Sebabnya kedai semua tutup. Sebab itulah saya cari jalan lah macam mana saya nak ajar sahabat-sahabat untuk tak perlu pergi kedai. Kan? Jadi sahabat-sahabat boleh buat lah untuk pakai-pakai sendiri kan. Lepas-lepas sesak. Okey. Tak apa, cantik lah. Lepas tu kita nak pusing dia Kita nak pusing. Kita sikit cucuk dia kan. Kita nak buat bulatan dia kan. Kita cucuk sikit sampai sini Okey. Ini kita nak pusing. Kalau lagi cantik, kalau macam dah pernah jahit tulang belut ke apa kan. Jenis halus tu cantik lah. Maksudnya dia pandai. Siapa yang dah mahir jahit tangan kan. Nampaklah seni kat situ. Saya ni tangan ni saya kekok sikit. Dah lama tak jahit tangan. Jadi seni tu tak datang. Saya cuma ajar teknik sajalah kan. Gitu. Betul, kena buat rapat-rapat baru cantik. Saya ni tak. Ada buat juga testing. Kalau yang pakai 4 lembar tu dia gemuk-gemuk sangat. Dia tak apa cantik sangat kan. Kalau pakai yang 2 lembar ni cantik sikit tapi nak kena halus-halus, rapat-rapat gitu kan. Ini sesuai yang untuk siapa yang pernah jahit tulang belut. Dia kreatif kat situ. Tulang belut ke, sebab tulang belut kan halus kan. Yang jahit-jahit ni nak kena kesabaran lagi tinggi lah sebab dia rumit, benda-benda halus. Dapat nampak Puan dah biasa buat Siapa? Puan Asia Hussein. Puan dah biasa buat Okey, siapa yang dah biasa buat? Cakap cuba komen.
Bantu saya lah, sama-sama kita belajar kan. Tahniah puan. Siapa yang dah biasa buat tu tahniah. Betul, guna jarum halus nampak kemas, betul. Sebab jarum halus ni yang guna yang jarum panjang. Yang jarum dulu saya jahit manik, saya pakai yang jarum halus tu. Dia panjang macam gitu. Dia laju sikit lah buat kerja kan. Atif Tifah, pusing benang tu macam kulit kerang. Betul-betul. Tapi sekali je. Kalau kulit kerang dia... Entah kulit kerang berapa kali. Kalau mata lalat 3 kali kan. Itu terpulang lah pada sahabat-sahabat. Kalau karipap pun, karipap macam kulit kerang juga sahabat. Pernah tapi tak cantik, tak apa. Untuk nak dapat kekemasan, dia kena ni lah. Dia kena rapat-rapat. Lagi satu, dia kena letak kain salina. Sebab kain lembut, bila tak letak kain salina, dia macam mengecut kan. Dia tak apa cantik tu tak sahabat. Siapa yang tera jahit tulang belut ni, dia akan jahit cantik lah ni. Dia akan kemas lah. Okey. Ya cikgu. Leni Malina pernah jahit tulang belut kan? Puan Leni Malina. Puan Leni Malina kena apa? Tera lah buat-buat benda ni rasanya. Leni Malina dia pandai jahit tulang belut. Cantik dia jahit, kemas. Okey, tak kisahlah siapa-siapa nanti yang dah jahit tulang belut ke, mata lalat ke, nanti boleh share dekat Telegram Sebab saya ni dah lama tak menjahit tangan, jadi saya kekok. Yang sebelah besar, yang sebelah dia kecil. Gitu. Macam-macam. Kain salina tu kain apa? Maaf kita okey. Kain salina tu kain yang bergam yang kita buat lapik leher puan. Kain yang bergam lah, tapi yang nipis. Okey. Ni pun benang dah nak habis. Tak apa, kita layan dulu sampai mana boleh. Okay, lagi halus, lagi cantik. Saya tengok yang halus-halus ni cantik pula ni kan, yang ni. Yang ni dia besar sikit, nampak tak? Kan? Gitu sahabat-sahabat bolehlah buat. Sekejap saya matikan dulu. Sikit lagi. Kat belakang pun tak kena. Patutnya kena-kena cocok sebab jarum saya besar. Kalau jarum kecil, dia cocok. Dia kena. Dia kenalah. Dia tak berburas lah. Pastikan yang kat belakang ni sama ni kat belakang ni puncanya saya tak cocok habis. Masalah kat situ. Maksudnya kena ni lah. Kena tengok jugalah depan belakang kan. Tadi nak ngejar-ngejar kamera lah. Mencabar sikit buat online ni. Gitu. Faham Fadila Omar. Kain salina tu jenis kain bergam. Macam ni. Ada contoh. Ni. Kain macam ni. Ni kain bergam. Ini saya dah buat. Yang pertama ni saya buat ni 4 lembar benang. Pun tak cantik juga. Yang ini saya buat 2 lembar benang. Tapi itulah dia ternaik sikit, terturun sikit kan. Benda ni kena selalu buat. Cara tusuk jarum ke kain menyerong ke atau lurus cikgu? Lurus tegak macam gini. Tegak, lepas tu congkil macam gitu. Congkil macam gitu Bila kita tadi kan saya nak adjust kamera tadi, tu yang tak terkena, yang ni kan tak terkena kan. Yang ini belakang kena. Belakang pun terserabut juga kan. Gitu. Kalau boleh kain salina ni dalam kain Kalau luar kain dia tak lawa kan. Dia nanti kalau boleh juga kalau luar kain ni, kalau sahabat-sahabat kena ni lah, kena hati-hati. Maksudnya bila kita dah gam tu, nanti sahabat kena gunting macam gini.
kemaskan. Jadi kena gunting ikut dia punya ni lah. Pun boleh juga kan. Misalkan salinan ni dia boleh buka kan. Perasan tak bila kita jahit, kalau kita upah kat kedai, kita nampak kalau kita jahit kat Cina lah kan. Cina letak kain gam ni, kain putih-putih ni. Okay. Lepas tu kita kemaskan lah. Kalau kita tak nak kemaskan, biarkan kain gam ni kat dalam kat kain lipatan tu kan. Bahagian bawah Bila kita dah jahit lipatan tu, dia tak nampak sangat dah, dia dah senang. Perasan tak kalau kita jahit lubang butang, hantar kat kedai Cina, dia ada letak kain gam. Okey. Sekejap, tadi saya kat mana Saya nak settlekan kerja saya dulu sikit lagi. Ke sahabat dah faham? Sahabat dah faham? Ada lagi soalan nak tanya? Sebab saya guna jarum besar, sebab nak nampak, nak senang masuk benang. Mata dulu sekejap je masuk, sekarang ni dah nak kena telik dulu. Okay, faham sahabat semua? Jelas Sahabat-sahabat bolehlah buat. Kan? Dah faham, terima kasih cikgu, faham cikgu. Jadi saya nak teruskan tak ya? Aduh, leceh punya. Nak teruskan ke tak payah? Geram pula tengok gunting tak tajam. Betul, gunting tak tajam kan. Semua dekat rumah, yang tajam-tajam semua dekat kedai. Jadinya saya tak bawa balik. Jadi apa? Serba-serbi macam tak lengkap. Sebab tak tajam kan gunting ni. Boleh sahabat? Jadi saya tak payah teruskan lah Okey. Sebab saya dah ada contoh kat sini. Lain siapa ada soalan lagi? Soalan tentang ni lah rumah butang. Andai kata contohnya kan kita dah andai kata mesin kita punya gunting kita tertajam kan. Tajam sangat lah kan. Tajam sangat, tiba-tiba kita terpotong lubang ni terlebih. Macam mana cara kita nak buat? Okey, siapa nak tahu? Siapa ada pengalaman tu? Contohnya gunting kita ni tertajam, kita nak lubang butang ni kecil je sebenarnya kita nak pakai, tapi kita tergunting lebih. Tergunting lebih. Macam mana cara kita nak kecilkan balik kita punya kita punya lubang ni. Okey, cara ni macam gini. Boleh juga. Ini kita buat satu pattern lah kan. Satu satu design. Okey. Macam ginilah saya tunjuk Ini kata terlebih terlebih potong lah kata kan. Yang ini terlebih potong. Sahabat boleh. Ini kata kita kecilkan sebelah sini, kita kecilkan sebelah sini. Jadinya kita dah jahit habis kan? Dah jahit habis. Lepas tu kita cocok lagi. Kita matikan balik. Macam gini. Kita jahit. Macam gitu. Pusing. Umpama macam kita ni lah. Kita perasan tak kalau kita jahit rumah butang, permulaan butang tu kat permulaan ni dia macam mula dia jahit ada kesan jahitan, ada jahit sampai sini, lepas tu kat hujung ni pun dia jahit, lepas tu dia potong tengah-tengah je. Jelas tak kat situ? Okey, faham kat situ? Kita cuma matikan jahit macam gini je. Gitu. Andai kata terlebih lah kan. Kita punya rumah butang terbesar. Macam mana kita nak kecilkan? Cara dia macam ni lah. Kita kecilkan sebelah sini, kita kecilkan sebelah sini. Jadi benda tu
taklah besar. Siapa dapat sesuatu kat sini? Jadinya kita bolehlah masuk kan. Jadi taklah benda tu asyik terbuka benda lubang butang besar. Betul cikgu. Saya pun buat macam gitu. Bagus Puan Rohani Asmuni. Kan? Macam gitu je lah kita olah. Kalau lubang kita terkecil, kita nak besarkan, cuma kita gunting je sikit lagi. Kita besarkan. Lepas tu kita kemaskan balik lah yang teknik macam tadi ni. Gitu. Okey, siapa dapat satu? Boleh guna teknik ni kalau seluar anak koyak. Boleh juga Puan. Boleh. Bagus soalan Puan ni. Bagus jawapan Puan bagi. Kita boleh buat pada seluar anak koyak. Kita jahit macam seluar jean ke apa kan. Boleh. Kalau koyak kan, kita jahit teruslah macam gini. Simple. Gitu Gitu. Kan, saya nak tunjuk sikit. Betul tak Puan? Hai. Macam-macam lah sebenarnya. Kena kreativiti. Kita kena fikir. Macam-macam boleh guna. Lagi satu hiasan juga. Saya nak bagi kejap, ada masa sikit lagi. Tapi kita nak buat hiasan untuk hujung tangan ke, hujung leher ke kan. Dulu saya rajin buat waktu saya letak ni, buat hiasan. Kalau benang cross stitch tu kan, benang yang besar sikit tu. Siapa pernah buat? Siapa pernah cuba? Ini kan hujung tangan, kita nak nampak aksesori. Kita mula-mula kita buat tangga macam ni. Kalau benang besar cantik lah kan. 4 lembar pun cantik. Gitu. Macam mana dulu rajin buat. Lepas tu kita selangkan sikit. Kita susun lah kan. Saya dah lupa lah benda-benda ni. Nanti saya ni tengok balik. Lebih kurang macam gini lah. Lepas tu saya letak manik. Macam-macam lah bulu reka. Dah pernah buat. Puan Rosita Samad. Puan Rosita Samad ni mesti kreatif kan. Zaman-zaman Puan Rosita kan. Mesti kreatif. Sebab Puan Rosita pernah buat. Lepas tu boleh tak manik lah. Macam-macam lah dulu kan. Mengkait lah kan. Mengkait dulu pun saya pandai mengkait juga. Sekarang dah lupa lah. Dah kita tak amalkan. Betul lah ilmu tu kalau kita tak amalkan dia dah lupa. Okey. Siapa dapat sesuatu kat sini? Ini saya tak habiskan kan. Dapat rumit Okey. Jadi sahabat-sahabat dah faham lah kat sini okey. Ada lagi soalan? Cikgu lain kali cikgu ajar ya. Cikgu ajar ya. Ajar yang mana? Yang manik tu InsyaAllah nanti saya ajar. Saya kena ni balik. Dia cantik hujung lengan. Kalau lengan pendek ke kan cantik kita buat hiasan. Macam buat kait tepi hujung lengan. Ya betul. Dia kena guna benang besar. Benang yang benang jeans pun boleh. Benang jeans kan. Kalau tak ada benang jeans, pakai benang biasa ni pun boleh. Tapi kita pakai 4 lembar. Lepas tu sebenarnya boleh. Benang ni kita boleh gabungkan warna. Contohnya warna putih ke, kita buatkan 2 color. Pun boleh juga. Ini kreativiti lah masing-masing. Sahabat. Okey. Lain-lain. Benang bola. Benang bola. Lebih kurang macam benang jeans kan. Betul tak Puan Rosita? Benang bola tu macam mana Puan Rosita? Nanti kalau ni boleh tunjuk boleh tunjuk gambar lah dekat, boleh share dekat dekat saya punya Telegram jadi sama-sama dapat belajar kat situ. Okey sahabat, dapat sesuatu tak? Adik sama sikit. Dapat sesuatu tak sahabat? Okey.
Dapat sesuatu sahabat? Okey. Setakat tu dulu kot kita punya perkongsian kita pada petang ni. Okey. Jadi sahabat-sahabat boleh apa? Boleh dapat cikgu. Terima kasih. Okey, siapa yang dapat tu, terima kasih banyak-banyak sudi bersama saya pada petang ni. Okey, terima kasih. Okey, saya sebelum saya mengundur diri, saya mohon beribu-ribu kemaafan seandainya sharing saya ni ada terkurang ke, kan, saya minta maaf banyak-banyak daripada segi teknikal ke, saya minta mohon maaf sebab saya hari ni seorang je. Biasa tim yang settlekan. Okey, mana yang baik datang daripada Allah, mana yang tak baik tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Cepat siapa nak Adik tak pakai baju kan? Nampak korang. Okey. Okey sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot cepat. Please. Nanti boleh share dekat Telegram. Sekejap saya tunjuk hasil. Okey. Cepat siapa nak screenshot. Nanti boleh sharing dekat Telegram. Okey sahabat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.